muka bumi kita. Tanpa kita sedari, sebenarnya peningkatan paras air laut ini telah berlaku sejak tahun 17,000 hingga 20,000 tahun yang lalu. Sedakah kita bahawa peningkatan air laut telah meningkat sebanyak 100 meter hingga 120 meter? Sedakah kita bahawa adakah peningkatan paras air laut ini akan berulang di masa akan datang? Sedakah kita bahawa perubahan ini boleh menyebabkan beberapa negara, beberapa kawasan yang rendah akan ditenggelami dan hilang daripada peta dunia kita? Sedakah kita semua bahawa pada suatu masa dahulu di zaman air batu, sebenarnya peningkatan paras air laut ini telah berlaku dan ini telah menyebabkan beberapa perubahan yang ketara berlaku di dunia dan juga di Asia Tenggara. Oleh itu, mari saksikan video ini yang berkaitan tentang perubahan zaman air batu yang berlaku di Asia Tenggara. Bagaimanakah masyarakat pada waktu itu berhijrah? Bagaimanakah berlaku peningkatan air suhu yang membolehkan berlaku kawasan daratan? Mari kita saksikan video ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Assalamualaikum anak-anak cikgu di luar sana. Bertemu kita lagi pada hari ini bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas Sejarah Tingkatan 1. Topik yang terakhir di dalam bab 2 iaitu 2.6 kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Kita akan lihat apakah kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Standard pembelajaran, murid-murid boleh menilai kesan perubahan di Asia Tenggara. Apakah kesan yang berlaku? Menilai. Seterusnya, objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membincangkan kesan perubahan di Asia Tenggara, masa lalu, kini dan pada masa hadapan. Yang kedua, menyenaraikan usaha-usaha memelihara dan memelihara alam sekitar. Untuk pengetahuan anak-anak cikgu di luar sana, sebelum 10,000 tahun yang lalu, Asia Tenggara adalah sebuah kawasan tanah yang luas terbentang yang menghubungkan kawasan daratan dengan kepulauan gugusan tanah yang kita kenali sebagai pentas Sunda. Perkembangan berlaku pada zaman air batu akhir di mana ia memberikan kesan yang sama di Asia Tenggara. Apakah yang berlaku di sini? Kesan yang pertama, kenaikan paras air laut di mana perubahan paras air laut yang aktif berlaku pada 17,000 tahun sehingga 20,000 tahun yang lalu. Sejak daripada itulah aras laut kita telah naik di antara 100 hingga 120 meter. Maksudnya semakin meningkat, semakin meningkat. Inilah di antara andai naik di antara 100 hingga 120 meter. So nampak kan kawasan ini? Kenaikan paras air laut. Inilah ini kesan pertama. Kesan kedua, pergerakan manusia di sekitarnya. Di mana dengan adanya pentas Sunda tadi, ia adalah daratan yang mempunyai kawasan tanah rendah yang membolehkan manusia tadi berhijrah dari kawasan satu tempat ke satu tempat dan daripada pulau ke satu pulau sehingga yang wujud pada hari ini. Kita lihat yang pertama, kesan yang pertama di mana kenaikan paras air laut. Di sini, yang menyebabkan kenaikan paras air laut adalah kecairan air batu yang berlaku pada peringkat
akhir zaman Holosen. Zaman Holosen iaitu peringkat yang ataupun kita kata tahap yang keempat pada zaman air batu. Di mana pada waktu itu cuaca kita kata sudah mulai panas. Okey, bila berlaku kecairan air batu tadi, air tadi telah menyebabkan ais-ais tadi cair dan air tadi turun masuk ke dalam sungai dan tasik. Inilah menyebabkan kita kata kenaikan air tadi telah berlaku sebabkan kecairan air batu. Okey. Dan yang kedua, aliran sungai yang mengalir itu telah menenggelamkan kawasan-kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai. Disebabkan air telah meningkat, kawasan-kawasan rendah dibawa oleh arus-arus laut tadi. Sungai yang terbentuk telah mengalirkan air ke dalam tasik dan laut. Sungai daripada mana? Sungai daripada tanah tinggi tadi yang mengalir. Okey, tanah tinggi ada glasier kan? Okey, glasier tadi telah membawa air-air cair menuruni sungai. Sungai tadi bawa kepada tasik. Okey, inilah contoh Sungai Sunda Utara adalah sungai terbesar pada waktu itu. Disebabkan kenaikan paras air laut ini telah membentuk Selat Melaka, Teluk Siam dan juga Laut Jawa. Di sini Laut Jawa, di sini Selat Melaka dan di sini adalah Teluk Siam. Disebabkan kenaikan paras air laut yang bergelora membawa sehingga tenggelam kawasan-kawasan rendah. Air tadi juga telah turun daripada bukit, turun ke dalam tasik dan laut. Dan akhirnya membentuklah di mana berlaku perubahan pada bentuk perubahan fizikal bumi kita dah berubah sikit demi sikit disebabkan paras air laut tadi. Kalau awak ingat balik dalam 2.1. Maka terbentuklah sini tadi Selat Melaka, Teluk Siam dan Laut Jawa. Kesan kedua pula adalah pergerakan manusia di sekitarnya. Inilah cikgu kata tadi, pentas Sunda, kawasan darat yang sangat luas, terbentang dan menghubungkan pulau-pulau di sekitarnya. Nak tahu mana pentas Sunda? Cuba tengok kawasan yang berwarna hijau ini. Inilah yang mencantumkan kawasan darat. Sebab itulah kata kawasan Asia Tenggara ini manusia-manusia yang berduduk di negeri Vietnam, negara Vietnam, Myanmar, Thailand, Indonesia, Filipina boleh berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So perhatikan, ini kawasan hijau adalah pentas Sunda. Tadi pentas Sunda yang sangat luas. Saiznya berukuran 3.2 juta kilometer persegi, berbentuk tanah pamah, di mana pentas Sunda ini terbentuk pada zaman Pleistosen, pada zaman tahap zaman ketiga. Pleistosen tahap ketiga dalam zaman air batu yang mempunyai paras laut yang rendah. Di mana bila air laut rendah, daratan-daratan ini boleh dilalui oleh manusia dengan hanya berjalan kaki. 1, 2, 3 jalan. 1, 2, 3 berjalan kaki sahaja daripada satu tempat ke satu tempat ataupun daripada satu kawasan ke satu kawasan. Sebenarnya pentas Sunda ini kita kata dia adalah satu tunjang kebenuaan di Asia Tenggara dan menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara ini mempunyai ciri-ciri fizikal dan kehidupan yang hampir sama. Kenapa sama? Sebab tunjang kita adalah sama, di bawah satu benua. Kita benua Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara dihuni oleh sekumpulan
mamalia yang bersaiz sederhana dan besar, dan ia menjadi kawasan tumpuan mamalia. Okey, di mana 13% mamalia dunia berada di pentas Sunda ini. Maksudnya kawasan ini tidaklah terlalu sejuk dan sesuai untuk haiwan mamalia ini. Manusia yang tinggal di rantau Asia Tenggara, khususnya yang duduk di atas satu pentas Sunda ini, yang berkongsi kawasan pentas Sunda ini, sebenarnya kebanyakan masyarakat ataupun manusia pada zaman ini mempunyai tamadun yang sama, berkongsi tamadun yang sama daripada segi kepercayaan, daripada keturunan, daripada sudut bahasa, daripada sudut budaya dan masyarakat, dan asal usul masyarakat dekat sini berkongsi benda yang sama. Sebab apa? Cuba tengok, perhatikan, ia adalah satu kawasan yang besar dan mereka berhijrah di satu kawasan ke kawasan yang lain dengan berjalan kaki. Mereka boleh menyampaikan bahasa itu mudah, diluaskan, budaya pun mudah diluaskan kepada orang-orang sekeliling. Alhamdulillah. Cikgu harap anak-anak murid dapat mengetahui dua kesan perubahan yang berlaku di Asia Tenggara kita. Di mana di Asia Tenggara kita pada waktu itu terdapat pentas Sunda yang sangat besar dan ia didiami oleh sekumpulan mamalia yang bersaiz besar dan sederhana selain daripada manusia yang berhijrah dan memilih Asia Tenggara untuk tinggal. Okey, selain itu dia menjadi kawasan tumpuan mamalia tadi. Cikgu dah cakap tadi kan, daripada 13% mendiami di kawasan ini. Okey, dan kebanyakan haiwan-haiwan seperti gajah, haina, semuanya telah pupus pada waktu ini. Okey, dan sehinggalah sekarang kalau kita lihat haiwan kawasan Asia Tenggara kita, kalau kita belajar, mempunyai masyarakat bahasa budaya yang hampir sama. So sebenarnya di sini kita nak cakap pentas Sunda ini menghubungkan di antara manusia dan haiwan yang mana mereka berhijrah, bergerak di antara satu sama lain di atas pentas Sunda ini yang terbentuk akibat daripada glasier tadi. Ini yang membolehkan kita duduk dan dapat berada dalam kawasan yang tidak lagi terlalu sejuk. Okey, oleh itu, cikgu harap anak-anak murid dapat faham tentang dua kesan perubahan yang berlaku di Asia Tenggara. Cikgu harap video ini bermanfaat untuk anda semua. Oleh itu, sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Okey, yang terakhir, selamat maju jaya, berjumpa lagi dan jangan lupa jaga kesihatan anda di mana sahaja anda berada. Jangan lupa subscribe, like dan share sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.